Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 April 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Mahfuz Omar menyifatkan penafian PAS terhadap dokumen yang digelar PAS League sukar dipercayai kerana mendakwa parti itu sebelum ini mempunyai rekod menafikan kebenaran. Naib Presiden Amanah itu berkata, atas sebab itu parti Islam itu kini dianggap sebagai sebuah parti politik yang tidak boleh dipercayai. Menurut Mahfuz, ketika menjadi Ketua Penerangan PAS Pusat, dia sendiri pernah menanggung malu dan terpaksa meminta maaf atas pembohongan yang dibuat pimpinan parti. Menurutnya ketika itu dia diarahkan membuat kenyataan bagi menafikan gerakan UG di antara pemimpin PAS dan pentadbiran Abdullah Ahmad Badawi selepas bekas Perdana Menteri itu sendiri membongkarkan perkara itu. Selain itu, ahli Parlimen Pokok Sena itu turut memetik insiden klip audio tular yang melibatkan ahli Parlimen Bacok, Ni Abduh Ni Aziz yang turut dinafikan pimpinan PAS. Mahfuz berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis berbuka puasa bersama Kelab Media Elit Kedah di Alor-Star pada Isnin. Dalam pada itu, Mahfuz turut mencabar PAS untuk membuat laporan polis agar siasatan dilakukan sekiranya dokumen yang tular itu tidak benar. Dalam pada itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Azmi Abu Kasim mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa pihaknya akan memanggil semua ahli politik yang dinamakan dalam dokumen tersebut susulan laporan yang dibuat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi minggu lalu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mengemukakan 94 alasan dalam petisyen rayuannya berhubung mengapa beliau harus dibebaskan dalam kes SRC International. Antara alasan yang dibangkitkan, Mahkamah Rayuan telah tersilap fakta atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadapnya. Dalam petisyen rayuan yang difailkan melalui Ketuan Syafiee dan Co semalam, Najib mendakwa terkilan dengan kesilapan serius dalam fakta dan undang-undang yang diputuskan oleh kedua-dua mahkamah dalam alasan penghakiman masing-masing. Najib seterusnya mendakwa bahawa kedua-dua mahkamah tersilap fakta atau undang-undang dalam setiap penemuan fakta yang tidak memihak kepadanya. Selain itu, katanya Mahkamah Tinggi dan Rayuan telah tersilap fakta atau undang-undang dalam membuat penemuan mengenai unsur-unsur semua pertuduhan dengan menggunakan logik mereka sendiri atau rasional yang bertentangan dengan keterangan lisan atau dokumentari. Justru Najib berkata beliau akan membentangkan kesilapan kedua-dua mahkamah dan tindakan pihak pendakwaan yang telah menafikan haknya di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mendapat perbicaraan adil. Pada 11 April, Najib memohon lanjutan masa selewat-lewatnya sehingga 25 April untuk memfailkan petisyen rayuan ke Mahkamah Persekutuan bagi mengetepikan sabitan dalam kes penyelewengan dana SRC. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC. Kita ke perkembangan berikutnya. Bersih menggesa jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai Undang-Undang Anti Lompat Parti supaya tidak menyembunyikan prosiding utamanya di sebalik Akta Rahsia Rasmi 1972. Jawatan kuasa pemandunya berkata, walaupun minit penuhnya adalah rahsia, 4 elemen utama antaranya perkembangan draft RUU itu mesti didedahkan kepada umum. Bersih dalam satu kenyataan berkata, orang ramai mesti dimaklumkan dan terlibat supaya RUU yang dihasilkan akan memenuhi jangkaan dan kompromi yang diperlukan akan menikmati sokongan awam. Tambahnya, negara-negara Commonwealth seperti UK, Australia dan New Zealand tidak akan menggunakan undang-undang seperti OSA untuk menyekat perbincangan perundangan. Dalam pada itu, ahli Parlimen Pengerang Azalina Osman Said menyokong kesaan Bersih untuk penglibatan lebih besar orang ramai dalam proses tersebut. Dalam ciapannya di Twitter, Azalina yang merupakan ahli PSC berkata, pengundi harus dimaklumkan dan terlibat dalam proses penggubalan Undang-Undang Anti Lompat Parti. RUU yang dinanti-nantikan itu tidak dibentangkan pada 21 Mac
atau 11 April seperti yang dijanjikan kerajaan pada asalnya. Sebaliknya, Dewan Rakyat memutuskan bahawa RUU itu perlu diusahakan lebih lanjut oleh 11 anggota jawatan kuasa pilihan Dwi Partisan yang diketuai oleh Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Ahli Parlimen Segambut Hana Yeoh menggesa kerajaan meluluskan bantuan tunai sekurang-kurangnya RM1,000 kepada semua mangsa banjir kilat di Kuala Lumpur semalam. Yeoh berkata bantuan itu memang sangat diperlukan, terutamanya ketika mangsa banjir yang beragama Islam sedang membuat persediaan menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Menurut Yeoh, semalam beberapa lokasi di kawasan parlimennya dilanda banjir kilat, antaranya Kampung Segambut Luar, Kampung Segambut Dalam, Kampung Masjid Segambut dan Kampung Segambut Bahagia. Beliau juga sempat melawat beberapa lokasi terjejas semalam dan tinjauan pihaknya mendapati penduduk yang terkesan mengalami kerosakan harta benda yang teruk. Tambahnya, terdapat juga pelajar yang berdepan kerosakan buku dan kemudahan persekolahan selain pemilik kenderaan yang kerugian akibat kenderaan mereka ditenggelami air. Semalam Kuala Lumpur dilanda banjir kilat susulan hujan lebat yang berterusan sejak jam 3.30 petang menyaksikan banyak laluan utama di sekitar ibu negara ditenggelami air. Dalam pada itu, Yeoh menggesa kerajaan mencari jalan penyelesaian yang tuntas bagi mengatasi masalah banjir berulang di Kuala Lumpur yang semakin kritikal. Katanya alasan taburan hujan yang tinggi sudah tidak boleh diguna pakai jika modus operandi kerajaan masih tidak berubah. Baik, berita seterusnya. Ibu kepada Naga Indran K. Dharmalingam, warga Malaysia yang sedang menunggu hukuman gantung di Singapura, hari ini memfailkan rayuan terakhir di Mahkamah Rayuan Singapura. Rayuan itu dibuat oleh Panchala Subrahmanyam bagi mengetepikan sabitan dan hukuman mati terhadap anaknya. Koordinator Lawyers for Liberty Zaid Malik dalam satu kenyataan berkata, rayuan itu akan didengar pada pukul 2.30 petang Selasa, sehari sebelum hukumannya dijadual dilaksanakan. Zaid berkata Panchalai secara peribadi memfailkan permohonan itu dengan bantuan rakan dan aktivis setelah gagal mendapatkan khidmat peguam di Singapura. Katanya lagi Panchalai juga tidak akan diwakili dalam pendengaran esok. Terdahulu, salah seorang peguam Nagaendran, N. Surendran, mendakwa ada konflik kepentingan melibatkan Ketua Hakim Sundaresh Menon. Dalam surat yang dialamatkan kepada Peguam Negara Singapura yang dilihat Malaysia kini, Surendra mendakwa Nagaendran dinafikan hak untuk perbicaraan adil menurut Perkara 9-1 Perlembagaan Singapura kerana konflik kepentingan yang melibatkan Menon. Ketika Nagaendran disabitkan bersalah pada 2010 dan hukumannya diputuskan pada 2011, Menon merupakan Peguam Negara Republik itu. Nagaendran 33 tahun yang mengalami masalah keupayaan mental dijatuhi hukuman mati kerana mengedar 42.7 gram heroin ke Singapura. Usahawan kosmetik sensasi Alif Shukri Kamar Samad memohon maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia atas keterlanjurannya di dalam video muzik lagu Kelepok Raya. Bercakap kepada Malaysia kini, Alif turut meminta orang ramai untuk tidak mengaitkan ahli keluarganya dalam kontroversi yang berlaku. Alif berkata demikian bagi mengulas kehadirannya ke Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM awal hari ini bagi membantu siasatan berhubung satu klip video muzik sempena Hari Raya. Terdahulu SKMM dilaporkan akan memanggil individu yang terlibat dalam klip video muzik tersebut dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Klip video berkenaan yang memaparkan sekumpulan penari lelaki bersolek dan berperwatakan lembut telah mencetuskan pelbagai reaksi warga maya. Ini kerana ia dikatakan kurang sesuai untuk tontonan masyarakat, lebih-lebih lagi ketika di bulan Ramadan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa berkata, pihaknya menerima terlalu banyak aduan termasuk daripada Jabatan Perdana Menteri, khususnya bahagian hal ehwal agama dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia berhubung klip video itu. Beliau berkata keresahan timbul kerana klip video berkenaan mempunyai unsur tertentu yang bercanggah dengan amalan dan norma masyarakat negara ini.
Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.